من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جعل الصيام طريقة للمتقين ووعدهم بالجنة نعيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Peluang demi peluang telah diberikan kepada kita. Yang pertama, peluang menggunakan umur usia untuk amal soleh, buat ibadah. Yang kedua, peluang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kealpaan, atas ketidakketaatan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala selama ini. Maka dengan peluang itu digunakan yang sebaiknya untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan keredaan Allah itu dapat membantu kita menyelesaikan permasalahan dunia kita dan memudahkan perjalanan kita ke akhirat nanti insya-Allah. Alhamdulillah, dengan nikmat Islam agama kita, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Alhamdulillah, dengan nikmat iman yang dikatakan sebagai keyakinan kita, kepastian kita dalam perkara-perkara sam'iyah, perkara yang kita tak nampak dengan mata kepala, hanya dengan telinga dan hati saja. Maka dengan itulah yang dinamakan sebagai iman. Kalau kita nak perbincangkan tentang iman ni tuan-tuan, itu sebab wujudnya satu ilmu, nama dia ilmu akidah. Ilmu akidah ni lah membicarakan tentang iman kita. Hari demi hari, akhir zaman kita dah tempuh. Apa yang merisaukan kami, apa yang merisaukan para ulama adalah masalah akidah. Murtad ni bab kalimah Allah pula dah, yang membahayakan orang yang tak ada akidah. Orang yang tak ada akidah, dia bukan kenal Allah Ta'ala tu macam mana, apa dan sebagainya. Semayang tapi Allah Ta'ala dia tak kenal pun. Inilah masalah akidah tuan-tuan. Inilah masalah akidah. Kalaulah keizinan betul-betul pada kalimah Allah, lafzul jalalah ni diberikan hak, agak-agak selamat dah anak cucu kita esok. Kenal dah Allah tu yang mana. Sebab Kristian pun pakai Allah, Yahudi pun pakai Allah, kafir pun pakai Allah. Muslimin yang dirahmati Allah, saya nak ajak tuan-tuan satu ya, perkemahkanlah akidah tuan-tuan. Kalau sini tak ada kuliah akidah, pilah cari tak mana-mana kuliah akidah, pergi mengaji lah tuan-tuan. Saya sarankan sangat-sangat ni. Cuma satu ya, orang tak mau mengaji kuliah akidah ni, kena atas kepala. Bila kena atas kepala dia tak mau.
satu lagi kuliah tasawuf, satu lagi kuliah tajwid. Semua nak kira salah kita. Kalau dah tak mau salah, nak jadi macam mana? Tajwid tak betul, kena tegur kerap ya, tak pi dah. Tasawuf ni bab hati. Bila kena atas kepala, tak mau dah. Sikap kita yang angkuh, sombong, itulah yang menyebabkan kita jauh daripada Allah. Tambah-tambah bab ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni sebenarnya asal. Lepas tu nak membicarakan ketauhidan, keasaan Allah, maka wujudlah nama dia ilmu akidah. Nak bincang benda yang sama lah. Cerita bab Allah Ta'ala, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma', tauhid sifat tu tadi. Maka nak membicarakan tentang kerasulan pula, macam mana nak bicara tentang sidik, amanah, tabligh, fatonah. Lepas tu nak bincang pula tentang macam mana beriman kepada kitab, macam mana yang dikatakan beriman kepada kitab, macam mana yang dikatakan beriman kepada para malaikat, macam mana yang dikatakan beriman kepada hari akhirat. Berapa orang yang tak tahu hari akhirat, dia tahu kata dunia ni hancur, ada syurga, neraka dia tak nampak. Berapa ramai orang yang macam tu hari ni, muslimin yang dirahmati Allah. Kesian, kadang-kadang sampai berumur dah tak tahu lagi apa itu akhirat. Adakah akhirat itu berlakunya gempa bumi, hancurnya dunia? Itu tak akhirat lagi, itu kiamat. Akhirat tu berlaku bila? Semasa kita dihimpunkan di mahsyar, baru nama akhirat. Dalam alam kubur tu bukan akhirat, tu tanda-tanda akhirat. Yang tu dipanggil alam barzakh. Ada yang tak tahu sebab tak mengaji. Tak mengaji tu yang tak tahu apa tu. Tak tahu silibus, tak tahu kronologi, tak tahu apa. Yang dia duk tahu kata dia nak pergi ke mareh kalau dunia ni hancur. Itu iman orang Kristian. Orang Kristian yang ada dalam Bible tidak ada dalam Injil. Dalam Injil ada cerita tentang hari kebangkitan, diputar belit oleh pendeta-pendeta Kristian Nasrani. Dia kata tak ada, bumi akan hancur, tapi alam lain ada lagi. Tu yang mereka nak tala pergi ke mareh tu. Duk teropong dah nak duduk di mareh pula, nak buat satu jet, nak buat satu roket pergi sana. Sedangkan dalam Injil ada sebut dah, kata ada hari kiamat, ada hari yang dihimpunkan, ada hari yang akan dihisapkan setiap amalan. Kerana itulah Bible tak dipakai, ditolak. Turun pula Al-Quran nak mengesahkan balik apa dia yang telah dibohongi oleh Nasrani itu. Muslimin yang dirahmati Allah. Ada juga orang yang mengaku Islam kata bumi ni akan hancur, boleh pergi tempat lain. Sebab apa? Terlalu pakai yang ni, logik akal. Dia tak tahu kata dia mati, dia duduk di barzakh. Di barzakh tu tak tahulah macam mana keadaan dia. Lepas tu dia akan dibangkitkan, dia akan berjalan ke satu tempat nama dia mahsyar. Di mahsyar tu akan dihisapkan semua amalan dia. Orang kalau dia percaya tentang hari perhitungan, timbang tu tadi, dia takkan tinggal dah solat, dia takkan mencuri dah, dia takkan buat benda maksiat sebab dia takut tu akan ditimbang. Di dunia boleh kita duk mohong orang. Dia kata hang kalau buat salah macam ni masuk mahkamah. Dia ada kuasa, dia ada kabel dan sebagainya. Hang lepas. Tapi hang ingat ada perhitungan, nama dia mahkamah mahsyar. Baru dia ketak, dia takut, dia tak buat. Tapi pasapa orang duk langgak lagi, pasapa ada yang orang tak sembahyang lagi, pasapa orang yang tak tutup aurat ada lagi, pasapa duk mencuri lagi, pasapa duk zalim lagi, pasapa duk makan rasuah lagi. Dia tak nampak hak tu. Nabi masa Isra' Mi'raj semua mukjizat ditunjukkan. Ni, hak ni buat hak ni, hak ni buat hak ni, hak ni buat hak ni. Balik habaq ke umat. Tak percaya juga. Kalau tuan-tuan tak percaya apa yang Nabi nampak, tuan-tuan sama dengan hak yang kaum Quraisy yang gelak kat Nabi berguling-guling. Cuma tak nampak kita. Cerita Isra' Mi'raj ni tuan-tuan, saya sentuh sikit. Cerita iman.
cerita kefarduan solat, cerita iman betul-betul. Nabi turun-turun, tengok-tengok duk melengung. Abu Lahab mai, Abu Jahal mai kat dia, tanya awak. Nabi cerita, Nabi ni orang telus. Nabi cerita satu macam mana perjalanan. Abu Jahal bergulin gelak. Dia kata sungguh dah Muhammad gila, dia kata. Dia pergi panggil habis semua orang Quraisy yang ada, sampai dengar Muhammad kata apa. Orang beriman saja yang tuan-tuan. Cerita ni Nabi nampak syurga, Nabi nampak neraka. Hanya iman ya yang boleh percaya dengan kata-kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pasal apa ada lagi yang duk mencuri? Iman tak pandu dia. Nama dia akidah. Muslimin yang dirahmati Allah. Sentuh sikit bab Isra' Mi'raj. Banyak pengajaran Isra' Mi'raj. Tak habis 3 hari 3 malam. Nak pergi satu langit ke satu langit, nak pergi satu langit ke satu langit tu pun tak habis cerita. Macam mana sampai ke Baitul Ma'mur, tak habis lagi cerita. Tu setiap tahun duk ulang hak tu. Tu pun duk tak beriman, duk tinggal solat di situ lah. Muslimin yang dirahmati Allah. Baik, kita sambung balik dalam kitab kita Bahrul Madhi 93. Okey. Cerita puasa atas orang yang dah mati. Kita tolong puasa. Wa qala musannif rahimahullahu taala anhu, kata pengarang kitab ini Syekh Idris Al-Marbawi, yang diambil daripada kitab Mukhtasar Sahih At-Tirmizi, kitab hadis. Syarah dalam bahasa Arab Tufatul Ahwadhi, syarah dalam bahasa Melayu inilah kitab dia Bahrul Madhi. Moga-moga Allah mengampuni dosa Syekh ini, moga-moga Allah mengampuni dosa kedua ibu bapanya, moga-moga Allah mengampuni dosa guru-gurunya, moga-moga Allah mengampuni dosa muslimin muslimat umumnya. Amin ya rabbal alamin. Tafa'u bihi ila darat yanfa'u wa ulumihi, dimanfaatkan ilmu hingga hari akhirat. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang menyebutkan hukum puasa daripada mayat. Puasa atas si mati. Orang mati tak boleh puasa dah tuan-tuan. Kita hak hidup yang kena puasa. Kita bila mati tak ada dah fardu solat. Kita bila mati tak ada dah puasa. Kita bila mati tak ada dah zakat. Kita bila mati tak ada dah keperduan yang ada atas muka bumi selama kita hidup. Habis beda kita. Masa tu baru nak menyesal, kata silap dah aku tak sedekah, silap dah aku tak solat, silap dah. Jangan tunggu sampai Allah Ta'ala cabut nyawa kita baru kita nak menyesal. Okey, tiba-tiba ada saki-baki puasa yang tidak dipuasakan oleh si mati, maka dia ada anak. Macam mana nak buat? Kalau ada isteri macam mana pula? Isteri ya ada dengan suami meninggal, isteri tu boleh tak tolong puasa? Ala anak-anak boleh, isteri tu ada perbincangan. Baik, sebelum kita pergi dalam tajuk kita, saya nak bincang sikit bab qada sembahyang, qada puasa. Sekali lalu pertama, bila kita menceritakan tentang qada, kita ada 30 hari lagi nak Ramadan 1442, betul? Ada kita tinggal Ramadan 1441. Ada tak? Ada. Berapa hari? Qada. Masa nak qada tu, yang pertama sekali saya minta, pertama kali bertaubatlah pada Allah. Ada orang qada tapi tak taubat pun. Semayang macam tu juga. Kalau tak bangkit semayang atau terlajak semayang ke macam mana kan, nak qada, taubat dulu. Sebab apa kena taubat? Supaya ada penyesalan, supaya tak mau dah buat benda ni. Benda adaan, benda tunai dalam waktu, tu kewajipan kita tu. Tiba-tiba kita lepas buang, berdosa tak? Berdosa. Setiap kali orang yang buat dosa, dia kena taubat dulu. Dia kena cuci dulu tempat nak tok tadi. Kalau tok kotor juga, silat-silat, takut tak nasuha, Allah tak terima. Menyesal macam mana? Tak mau buat dah. Hak dulu-dulu, hak yang duk tinggal puasa tak mau dah, taubat ya Allah, aku tak mau dah, aku nak puasa penuh dah, aku nak puasa penuh. Kena ada macam tu. Qada. Tu syarat dia. Benda kalau sabit dengan qada ni, pertama sekali taubat.
Astaghfirullahalazim. Memadailah. Itulah kemudahan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau jadi umat Nabi Musa, tuan-tuan, taubat umat Nabi Musa macam mana? Bunuh diri. Hang buat satu masalah, hang buat satu, hang tolak hukum Allah, hang buat, hang kena bunuh diri. Waqtulu anfusakum. Bunuhlah diri kamu. Jadi macam harakiri, samurai, ninja ke apa tak? Cak. Taklah macam tu, tapi dia kena bunuh diri untuk bertaubat. Taubat umat Nabi Muhammad yang paling mudah. Astaghfirullahalazim. Menyesal sungguh-sungguh. Okey, kira 141, 142 setahun. Setahun qada banyak mana yang kita tinggal? 3 hari, 3 hari. Tapi masalah 140. 140. Maksudnya berapa tahun dah kita tinggal? Hak 140 tinggal 3 hari. Bawa pergi ke 141 pun tak qada juga. Ada lagi pula hak dia, 3 pula. Tahun 141 pun tak puasa juga. Bawa mai 142, hak 140 jadi 3 hari puasa, 3 hari 3 kali fidyah. Hak 141 3 hari saja. Faham ke tak? Siapa duduk dalam grup saya tahu kan. Hari ni saya buka kitab macam mana nak jadi faham ni. Bagi senang faham. Pasal apa? Yang ada fidyah. Fidyah ni sebenarnya kalau nak boleh, kalau tinggal sampai 3 tahun maksudnya 3 kali. Maksudnya 9 hari yang kena puasa. Tapi Allah Ta'ala ni Maha Penyayang juga. Buat 3 hari juga. Ni yang paling ringan ni. Buat 3 hari juga. Nuhat 3 tahun tinggal. Buat 3 hari juga. 3 kali 3 fidyah, 3 fidyah mencukupkan 9. Tu saya kata jangan duk tinggal. Senang cerita, jangan duk tinggal. Laih pilah terang mana pun. Baru kira apa noh 6. Puasa. Tua pilah, malu kat cucu. Gagahlah bisa nak duduk sana tu, duduk di masyar bukan ada makanan apa-apa, latih sabar. Tuan-tuan, sabar atas ketaatan Allah angkat martabat 300 kali ganda martabat. Kalau dunia nak cari sangat pangkat, pangkat nu nak dapat PJK lah, AMK lah, apa dia semua duk ligan nak dapat datuk lah Tan Sri, duk ligan hak tu. Pasal apa? Dalam ruh Islam tak mau pangkat. Ada darjat. Semayang seorang dapat 1, mayang ramai dapat apa? 27. Lama mana dah dapat 1 tu. Dengar azan tanak haram dia tak pi. Bila yang dapat 27? Lekeh lah. Nah, siapa yang main mengaji pula dia angkat pula 70 tu daripada 1 ke 2 martabat kita diangkat martabat tadi. 1 ke 2, bukan 1 ke 70, 1 ke 2 500 perjalanan punya jauh martabat tu. Main mengaji ya, duduk tersengguk-sengguk punya mengantuk, pasang aircon pula tu. Allah angkat martabat tu. Itulah bila kita buat apa semua berlipat kali ganda. Heran umat yang terdahulu hidup sampai beribu tahun, beratus-ratus tahun. Pasal apa umat Muhammad boleh masuk dulu? Sebab darjat martabat ni, tu yang diangkat. Pasal tu yang kita umur kita 60 wa 70 60 tahun ni umat aku kata Nabi. Tapi pasal apa mereka jadi terhebat? Sebab apa yang mereka buat semua dilipat kali ganda. Muslimin yang dirahmati Allah, tak mau. Tu yang heran tu. Allahumma salli ala sayyidina. Nak sabar atas ketaatan. Sabar Ustaz. Kuliah ni sabar, jangan balik. Tu pun dapat pahala. Sabar Ustaz. Kira duk kata ke orang. Sabar Ustaz, saya tak kata ke orang. Nak asuh diri tu. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey, nak 300 dalam duk sabar ketaatan apa semua, tiba-tiba ditimpa pula di musibah. Kata Ibnu Abbas 600 pula angkat. Kan puasa taat sabar dengan puasa, tiba-tiba kena penyakit gastrik, Allah angkat lagi. Perak pula
Hak yang adik-beradik kita apa semua ditimpa musibah dia kerana puasa tu tadi, ditimpa pula musibah mati. Kita sabang atas kematian sebab Allah Ta'ala yang letak. Dia kata ni tu dia, aku kata jangan duk puasa. Aku tu dia, aku tak bagi hampa pergi mayang jemaah. Amboi. Panah dia kata. Tang panas tak boleh pi ke. Ajak kesabaran tu. Tiba-tiba dia pi accident depan tu. Boom. Allah Ta'ala angkat 900 kali ganda martabat kata dia. Silap-silap syahid soal kubur tak ada. Pasal apa? Dia dah wan nafsu dia untuk nak pi jemaah, nak pi buat benda baik. Sulaiman yang dirahmati Allah. Ini khilaf lah, tak apalah. Sebab dia nak buat benda baik. Siapa yang niat nak buat benda baik tiba-tiba dia mati di tengah jalan, tu kira syahid dunia dah. Okey, baik, sambung hak ni. Ya saudaraku, kata ulama ini Idris Al-Marbawi, dia kata ketahuilah kiranya ya saudaraku, seorang yang mati tiada mendapat ia membayarkan puasa yang wajib atasnya. Dia tak boleh balik nak qada hak yang puasa-puasa dulu. Kan? Dia hidup masuk Ramadan, dia sakit. Dia sakit-sakit 3-4 hari, masuk hari kelima dia meninggal. Hari 1, 2, 3, 4 dia tak ada puasa. Kan? Maka macam mana dia nak bayar, nak qada, dah dia yang mati. Takkan nak pesan kat mayat dia, puasa dalam kubur lah. Luklak khabar kah? Mana dah kawan tu tak jatuh fardu dah atas dia. Kita tu, ni perbincangan dia. Adakah boleh seorang daripada walinya, wali, waris dia, walinya, yang menjaganya, wali ni penjaganya, isteri bukan? Isteri bukan wali. Kalau suami mati, ingat elok-elok nah, kalau suami mati, kita ada anak lelaki kita itulah wali kita yang akan jaga kita. Sebab itulah perempuan bila mati suami, harta bukan dapat kat dia, dia hanya pemegang amanah saja. Dia akan pi balik kat pak dia, pak lelaki yang mati tadi. Kalau pak dia masih ada, pi kat adik dia pula. Anak dia dapatlah 1/2 ke 2/6 ke apa, akan dapat. Mak ni, isteri yang si mati nak tumpang tahu nak, ada juga asbah dia. Dia nak tumpang mana hal lebih-lebih? Anak dia tadi, anak laki dia. Tu faraid. Okey. Faham tak? Faham lah. Buat faham pergi klik pok gitu. Maka pada hadis yang akan datang ini menunjukkan atas harus, bukan kata wajib, bukan kata sunat, harus. Apa maksud harus? Boleh. Walinya, penjaganya, kalau anak kita yang mati, kita yang jaga anak kita, kita lah wali. Anak perempuan kita, dia nak menikah, kita lah wali. Nama dia mujbir, wali mujbir. Bukan cerita wali hak yang terbang sana terbang sini, bukan. Tu bukan. Cerita wali ada 4 hak lain. Wali 4 hak lain. Wali ni maksudnya penjaga, guardian. Harus walinya puasa akan dia tu puasa atas si mayat tu tadi, iaitu hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. Ada hadis yang berbunyi an Ibnu Abbas qala ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inna ukhti matat. Betul ke saya tak baca lagi? Tak baca lagi nah? Tak lagi. Kau mengajak tak manakah? Wa alaiha saumun syahraini mutatabi'aini qala. Oh, jenuh cerita ni. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga sepupunya, iaitu Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Abbas ni pak menakan Nabi, abang kepada Abdullah, iaitu ayah Nabi. Itu sebab saya kata Ibnu Abbas ni, Abdullah ni adalah sepupu Nabi. Sesat Abdullah, bukan Abdullah anak ayah Rasulullah, Abdullah sepupu dia tu. Okey, radhiyallahu anhuma, redha Allah ke atas dua mereka ni.
telah datang seorang perempuan kepada Nabi SAW. Mai seorang perempuan jumpa Nabi. Masa tu Ibnu Abbas ada di situ. Ni kata berlaku hadis tu. Kerana hendak bertanyakan bagaimana hukum membuatkan puasa saudara yang mati, saudara dia yang mati, adakah boleh atau tidak? Macam mana nak buat puasa tu tadi? Tolong puasa. Bila sampai ia di hadapan Nabi lalu bertanya ia. Macam mana dialog dia? Macam ni. Maka katanya, perempuan tu kata, ya Rasulullah, bahawasanya ada bagi hamba seorang saudara perempuan yang telah mati. Dia kata, dan ia meninggalkan barang yang wajib atasnya. Dia telah tertinggal perkara wajib. Apa dia perkara wajib? Sembahyang, puasa, zakat, tu semua perkara wajib lah tu. Kerana tiada dapat ditunaikannya. Apa dia perkara wajib tadi? Iaitulah puasa 2 bulan berturut-turut, kifarat atau nazar. Tak tahulah puasa kifarat ke, puasa nazar ke, 2 bulan berturut-turut. Allahu a'lam. Apa dia puasa nazar? Puasa nazar adalah puasa kita nak bayar atas niat kita atas benda yang sunat. Bukan benda haram, bukan benda harus, benda sunat. Perkara tu sunat. Kita niat kalau dapat sesuatu aku nak buat benda ni, benda tu sunat, maka benda tu nazar. Niat nazar atas benda wajib tak sah. Niat benda nazar atas benda-benda haram tak sah. Contoh dia kata, aku kalau anak aku dapat SPM, aku nak telanjang bogis. Nazar dia pakai tak? Tak pakai. Sebab benda haram. Tu pun ada guru buat juga tu. Dia tak kerti pun nazar tu apa dia. Dia kalau dia nazar, dia kata aku nak sembahyang sunat tahiyatul masjid selama 40 hari. Kalau anak aku dapat SPM elok, perang dapat elok, 40 hari dia kena buat tahiyatul masjid. Maksudnya sebelum masuk waktu dia kena ada dah. Selama 40 hari. Mutatabi'in. Tiba-tiba hari yang ke-39 dia tak main. Mula balik. Dah kata hari tu 40 hari berturut-turut. Turut sungguh. Agak-agak padan lah tuan-tuan. Yang haram, yang wajib. Yang wajib pula. Anak aku kalau dapat SPM bagus, aku nak mayang 5 waktu. Tak payah habaq, memang 5 waktu hang kena buat pun. Nazar apa macam tu. Okey. Nazar adalah perkara yang disunatkan. Maka mungkin saudara perempuan dia yang si mati ni, dia telah bernazar nak buat sesuatu puasa sunat yang dia nazar, maka menjadi wajib atas dia untuk dia buat. Tiba-tiba dia mati. Ingat nah, nazar, sumpah, tolong declare ke orang. Takut kita mati, orang tolong peringat balik. Kesian kita dalam kubur. Duk tanggung sumpah tu tadi, tanggung nazar tu tadi. Tolong beritahu kat isteri, tolong beritahu kat siapa-siapa, atau buat surat, saya telah bernazar sekian. Okey, ingat ni, kalau dalam hati boleh tak ustaz? Hati tak apa lagi, baru duk terbit kalau lah boleh menikah seorang lagi. Contoh kan, tapi bukan dia berani pun sembang kalau lah. Tapi kalau keluar di mulut, dia macam taklid jugalah. Taklid lah dah. Taklid isteri. Apa dia maksud taklid? Taklid ni maksudnya jerat. Kalau dia sebut benda tu, dia sebut saya, depan Tok Imam, saya nama sekian bertaklid atas isteri saya, sekian selama ni sehingga bulan Qamariah tak jatuh satu talak. Perang ditinggal 3 bulan sungguh. Tak bermuasyarah, apa dia? Dia tak bergaul langsung dengan isteri dia selama 3 bulan. Tapi kalau dia duduk balik ngongeng pi pula terbit pula sekor lah tu muasyarah. Kan? Ni dah apa selama 3 bulan Qamariah, maksudnya 3 bulan Islam. Isteri dia bawa RM10 kan, paman kan, pi pejabat agama, pi satu talak sebab apa satu talak. Apa maksud taklid? Taklid ni maksudnya jerat. Bila hang sebut benda tu, dia macam nazar juga, macam sumpah juga, hang jerat. Bila akan berlaku mu'allaq alaih?
bila akan berlaku jerotan tadi. Hang buat dia terjerot. Tadi panggil taklid. Taklid macam jerot. Jenuh tuan-tuan, bunyi dah. Sama deras dengan suara saya. Okey, baik. Sikit lagi. Dan ia meninggalkan barang yang wajib atasnya kerana tiada dapat ditunaikan, iaitu puasa 2 bulan berturut-turut, kifarat atau nazar. 2 bulan, dia niat 2 bulan. Itulah kata tuan-tuan, nak puasa ni takat 3 hari dah lah. Aku nazar 3 hari, 3 hari dah lah. Jangan buat sampai 2 bulan. Ngangor lah tuan-tuan. Berturut-turut lah tu. Agak-agak lah. Maka adakah boleh hamba puasa akan dia? Perempuan ni tanya, boleh tak aku tolong puasa kat dia? Sebab dia adik aku. Adik kau ni adalah penjaga pada adik, betul tak? Okey, tu dia wali. Apabila didengar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan pertanyaan perempuan itu yang demikian, maka ia pun menyahut. Qala ara'aiti law kana ala ukhtiki dainun akunti, perempuan ti tawa lelaki, takhtadina. Qala na'am. Qalat na'am, perempuan. Sabdanya, adakah tidak engkau fikirkan jikalau ada atas saudara perempuan kamu itu hutang? Fikir hutang dulu, jangan fikir puasa lagi. Ada tak hutang? Ingatlah tuan-tuan, bila siapa mati pun ni kita boleh faraid lah, kita boleh faraid. Selalu hutang dia dulu, tolak daripada duit harta dia hadis meninggal tadi, tolak hutang dia. Yang kedua, badalkan haji atas dia, baru bagi faraid. Ingat nah. Itu yang kata, Assalamualaikum, bah tanam, saya waris pada ni, kalau ada siapa-siapa berhutang, arwah ni berhutang, mai jumpa saya lah. Tapi kalau saya tak ada duit, dengan mai jumpa. Itulah awak. Mai jumpa, pasal nak selesai bang. Kok lah pikai harta dia dalam bank tu, ada sikit, ambil. Jangan faraid lagi. Bagi dulu hutang dia. Ada tak mana lagi? Ada tak mana lagi? Bagi dulu hutang dia. Habis tu, harta ada lagi 3,000. Badalkan haji pada dia. Lepas tu tinggal berapa? Tinggal 500. 500 tu hamba beda. Faraid. Yang sikit faraid, musuh sikit faraid. Oh, dak. Tu tengok Nabi pesan dah, jangan habaq cerita puasa lagi. Ada hutang tak dia? Sebab hutang ni tertanggung. Ibadah dia, pahala dia tertanggung kerana hutang. Satu muka surat Quran cerita hutang tu, fa idza tadayantum faktubuh. Tu yang kata bila berhutang ni tolong peringat orang, tolong tulis hutang dengan siapa. Hang puasa pilah banyak mana pun, hang pilah haji banyak pun, tergantung, tak boleh nak pi. Kerana selagi mana tak selesai dengan hamba Allah, tak akan terima. Allah akan tu bab hutang. Tuan-tuan ingat bab hutang. Jangan kira dia tak tanya pun. Jangan kira dia tak tanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terus ada hutang, bukankah mau engkau bayarkannya? Kalau dia ada hutang, Nabi tanya perempuan ni, hang nak bayar tak kada? Jawab perempuan tersebut, bahkan na'am ya Rasulullah, kalau adik aku ada hutang, aku akan tolong bayar ya Rasulullah. Qala fahaqqullah ya haqq. Sabda Nabi SAW ni jawapan dia, bermula hak Allah itu lebih mustahak dibayarkan kerana ia lebih afdal daripada segala hak. Hak Allah tu kena bayar dulu. Maksudnya ada hutang dengan Allah, tolong bayar. Yang ni dalam bab qada sembahyang pun macam tu juga. Qada dulu, jangan kata hak yang sudah-sudah tak tahu tak payahlah. Tu Pak Wahab punya kata. Hak tak tahu dulu pun qada juga, sebab hak Allah kena bayar balik. Dia kata qada hak mana ingat dah lah. Qada hak ingat satu kuat dah. Hak tak ingat tu ulang baliklah subuh, lepas mayang subuh qada balik subuh. Pasal apa? Dulu Koplah jingga bagus punya duk dah. Masa law yang baru bagus nak main masjid. Lepas tu duk teringat nak buat apa ni, qada balik. Okey, muslimin yang dirahmati Allah, kata Abu Isa pada bab ini,
ada riwayat daripada Buraidah Ibnu Umar dan Aisyah, 3 orang. Hadis ni hasan lagi sahih. Dekat tu saja tuan-tuan. Nanti kita sambung dalam puasakan seorang yang telah mati, apa hukum. Yang ni ada khilaf. Walaupun ada hadis, apa pendapat-pendapat ulama tentang mazhab-mazhab tentang hukum tolong puasa atas orang lain. Okey, dekat tu saja tuan-tuan. Tanpa minta maaf kalau ada terkasar bahasa terlajak bicara, yang baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala keburukan itu daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna mutaba'at Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Allahumma